Okey, perhatikan dekat gambar ni. Kalau korang tengok dekat gambar belah kiri ni, okey, kereta sedang bergerak tapi dia bergerak straight. Okey, kalau kereta ni tengah bergerak straight, cuba bayangkan tangan korang dekat atas steering. Okey, bayangkan tangan korang dekat atas steering. Kalau kereta tengah bergerak straight, tangan korang kena pusing-pusing macam beria pusing ke ataupun macam stay je, gerak sikit-sikit je? Okay, so kalaulah orang tu dia nak bergerak dalam satu garisan yang lurus, okay, tangan kita tak payah nak pusing steering tu, okay, sebab dia nak bergerak lurus. Okay, jadi sekarang ni cuba tengok dalam gambar ni, orang ni dia nak berpusing dalam satu bulatan. Sekarang kita tengah cakap pasal gambar nombor 2, dia nak berpusing dalam satu bulatan. Okay, kalau kita tengok dekat gambar ni, first kali, okay, kalaulah dia tak pusing steering, dia akan gerak straight macam ni. Tapi sebab dia pusing steering dia, dia akan gerak ke A. Sekarang cikgu nak tanya, kalaulah korang yang berada dalam kereta ni, tangan korang nak pusing steering arah mana? Kiri ke kanan? Untuk bergerak daripada tempat ni sampailah ke A, tangan kita punya steering tu kena bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so logiknya korang akan bergerak ke kanan. Okay, so katakanlah kita dah sampai dekat point A. Okay, jadi sekarang ni kalaulah point A kita tak pusingkan steering, kita akan gerak ke depan je. So untuk bergerak dalam satu bulatan, korang kena sentiasa pusing steering, sentiasa arah kanan. Betul tak? Tak kisah dekat mana-mana pun, dekat atas ni, dekat B pun korang kena pusing steering ke kanan, dekat C pun korang kena pusing steering ke kanan. So tujuan kita sentiasa pusing ke kanan ni adalah supaya kita boleh bergerak dalam satu bulatan. Okay, so nama benda ni, pusingan steering tu menghasilkan daya ke tengah bulatan. Okay, memanglah ke kanan, tapi kalau korang perasan setiap kanan ni ending dia, daya tu adalah ke tengah. Sebab tu kita panggil nama dia daya memusat. Sebab memusat, pusat dekat tengah lah. Okey, daya memusat, daya dia adalah ke tengah bulatan. Okey, so apa yang kita nak belajar hari ini adalah daya memusat, iaitu daya yang menyebabkan objek bergerak dalam satu bulatan. Okey. Setakat ni masih boleh follow apa itu daya memusat semua? Masih faham? Okey. So dalam ni konon-kononnya kita cuma tunjuk, okey, dalam ni konon-kononnya kita hanya tunjuk kereta pusing satu roundabout. Okey, tetapi sebenarnya dalam topik kita apa yang banyaknya dia tanya adalah pasal satelit. So satelit bila dia nak mengelilingi bumi, okey, kenapa dia boleh berpusing mengelilingi bumi? Kenapa dia tak gerak straight je? Sebab ada daya memusat yang menarik, okey, satelit ni. Maksudnya dia nak gerak ke depan tapi ada benda tarik dia ke tengah. Dia nak bergerak ke sini tapi ada benda tarik dia ke tengah. Sebab tu dia boleh bergerak dalam satu bulatan. So point cikgu adalah tadi cikgu just tunjuk contoh untuk kereta. Tapi sekarang cikgu tunjuk, okey, satelit yang bergerak. Okay, so benda yang, daya yang menyebabkan satelit ni still boleh berpusing dalam satu bulatan adalah daya memusat ataupun centripetal force. Okay, sekarang ini adalah formula centripetal force. Okay, kita dah tahu tadi kan, F adalah daya yang menyebabkan dia boleh bergerak dalam satu bulatan. Itu kita dah tahu. So sekarang ni kita nak kira value F. Okay, bola ni contoh bayangkan korang ada tangan, betul lah korang ada tangan and then korang pegang tali.
tali ni ikat dekat bola. Kalau bola ni berpusing dalam satu bulatan, kenapa dia boleh buat macam tu? Sebab tali ni tarik. Tali ni yang menyebabkan bola ni boleh berpusing dalam satu bulatan. Okay, so korang ada tali. So tali ni dalam dia ada centripetal force, daya memusat. Okay, kadang-kadang dalam soalan dia guna perkataan lain tau. Okay, daya memusat dia guna perkataan ketegangan tali. Okay, ketegangan tali ataupun tension of a string. Maksud dia sama je. Okay, still tengah cakap pasal daya memusat. Okay, lepas tu M adalah mass ataupun jisim objek yang bergerak tu. Okay, V pula adalah linear speed. Ini adalah linear speed. Maksudnya kalau lah tali ni terputus, dia akan gerak straight kan. So itu adalah linear speed. Dan last sekali adalah radius of circle. So inilah dia radius of circle. Macam ini bulatan tadi. Tengah sampailah ke hujung, itulah dia radius of circle. Gitulah formula dia. Okay, so cikgu ulang. Formula dia adalah F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. Okay, di mana F ni adalah centripetal force ataupun daya memusat. Cuma kadang-kadang F ni adalah ketegangan tali, tension of string. Kadang-kadang dalam soalan dia guna perkataan tu. Okey, tak semestinya dia terus kata ini adalah daya memusat. Kadang-kadang dia guna ketegangan tali. Okey, setakat ni masih boleh follow ke? Boleh cikgu proceed? Okay. So, di sini, okay, cikgu tuliskan formula untuk korang. Okay, just in case tak hafal lagi. So, formula kita adalah F sama dengan mv kuasa 2 bahagi dengan R. So, cuba tengok dekat sini. Ali, dia pusingkan batu dan jisim batu tu adalah 130 gram. Tali 1.5 meter. Laju batu 3. Berapa ketegangan tali? Itu point cikgu, nampak tak? Dia guna perkataan berapakah ketegangan tali. Kalaulah student kadang-kadang bila guna perkataan ketegangan tali dia jam, tak tahu. So ketegangan tali sama dengan daya memusat. Okay, tips macam mana nak tahu guna formula apa. Okay, first ketegangan tali lah. Yang kedua, pusing. Kalau benda tu berpusing mesti ada kaitan dengan memusat sebab berpusing dalam satu bulatan. Okay, kalau ada je soalan tu berpusing, biasanya mesti ada kaitan dengan daya memusat atau pecutan memusat. Okay, so cuba jawab soalan ni. Bersama unit. Cikgu nak bersama unit. Cikgu bagi lagi seminit untuk semua orang try sebelum cikgu start explain. Okey, jom kita cuba tengok. Soalan kata berapa ketegangan tali, tension. So kita dah tahu ini adalah F. Mana kita tahu? Sebab benda ni sedang berpusing. Okey, so sekarang ni
tips dia macam ni. Okay, jap. Sorry. F sama dengan mv square over r. So M, ramai yang tulis 130. So salah 130 tu korang kena tukar dalam kg. Okay, so maksudnya kena bahagi 1000. Kenapa kena bahagi 1000? Sebab okay, tension of the string, ketegangan tali F, unit dia adalah Newton. Okay, tips untuk korang apabila benda tu Newton, okay, bila unit dia tu macam kompleks macam tu, Newton ke Joule ke, okay, apa-apalah yang macam bergabung yang derive, dalam dia mesti SI unit. Maksudnya dalam dia mesti kg, meter, saat. So kalau soalan tu bagi dalam gram, okay, ataupun sentimeter, ataupun dalam jam, minit, korang kena tukar semua tu. Okay, so dekat sini dia akan jadi 0.13 sebab gram pada kilogram bahagi 1000. Darab dengan V, 3. Ini pun orang selalu lupa kuasa 2 ya, bahagi dengan R. So R kena dalam meter dan memang dia dah bagi dalam meter. So kalau korang kira, korang akan dapat 0.78 Newton. Okay, siapa yang dapat 780 tadi tu salah sebab korang tak tukar benda ni lah. Sebab bila korang pakai 130 memang akan dapat 780. Padahal kena tukar kepada kg supaya akhir dia kita dapat dalam Newton. Okay, so maksudnya batu ni dia berpusing sebab tali tu menarik dia dengan ketegangan tali ataupun daya 0.78 Newton. Okay. Setakat ni boleh ke follow lagi? Ada soalan ke apa? Message send je Okay, cikgu padam. Seterusnya, silakan. Cikgu tulis lagi formula kat tepi. Cuba dulu. Bersama unit ya. Yang kuasa 2 jangan lupa kuasakan. Alright, so dekat soalan ni, okay, sekarang ni semua orang tahu memanglah kita guna formula ni sebab cikgu dah tulis. Itu betul. Tapi kalau dalam exam, okay, macam mana kita nak tahu? Sebab memang dia dah tulis kat sini daya memusat. Okay, so F sama dengan mv squared over R. So F kita adalah 1600. Sama dengan M 7.2. Dekat sini tak payah nak tukar dah sebab memang dalam kg. V memang dah dalam meter per second. Jangan lupa kuasa 2. Okay, bahagi dengan R. Okay, sepatutnya dah tak ada masalah kecuali kalau korang tersilap buat. So just tukar kedudukan dia. R sama dengan 7.2 darab 20 kuasa 2 bahagi 1600.
Lepas tu korang akan dapat 1.8. Jangan lupa unit dia adalah meter. Panjang betul. Okey, tapi itulah dia cerita dia, 1.8 meter. Okey. Setakat ni okey. Boleh lagi ke? Okey, sekejap bagi cikgu seminit untuk nak tunjuk pasal kit untuk centripetal force. Okey, so untuk yang seterusnya ni, okey, yang ni adalah jawapan dia 1.8 lah. Okey, sekarang dekat sekolah yang mana sempat lah kan, yang mana sempat, yang mana buat, korang ada kit daya memusat ataupun centripetal force kit. Okey, dekat sini ini adalah setup dia. Okey, ni adalah setup dia. Jadi sekarang ni cikgu tunjuk dulu macam mana dia berfungsi. Maksudnya macam mana dia guna untuk buat eksperimen ni. So rupa dia gini. Okey, inilah alat-alat dia tadi. Okey. So apa yang berlaku adalah dia akan pusingkan benda ni. Okey, so inilah alatnya. Jadi sekarang ni berbalik pada cerita tadi, selepas korang dah boleh bayangkan, okey, formula dia still sama. F sama dengan mv²/r. Cuma sekarang ni F dia ni, tadi kita cakap F boleh jadi ketegangan tali kan. So ketegangan tali dalam soalan ni adalah bergantung pada benda ni. Okey, dekat sini cabaran dia adalah dalam soalan dia akan bagi 2 M. M1 dengan M2. Okey. So untuk ketegangan tali dia kena guna M ni tapi dia punya berat. Berat kepada pemberat slot ni. So cikgu ulang, kita tahu bahawa F adalah ketegangan tali. Tapi dalam centripetal kit kadang-kadang dia tak cakap ketegangan tali berapa, tapi dia bagi tahu pasal berat. So berat ni lah korang punya ketegangan tali. Okey, M yang ini adalah M yang berpusing. Itu yang cikgu cakap, kadang-kadang dalam soalan dia bagi 2 M. Korang tak tahu nak pakai M yang mana untuk yang ni. Untuk yang ni, M dia adalah M yang berpusing. Objek yang berpusing punya M. So V dia macam biasa waktu dia berpusing tu lah. Dan R dia adalah panjang tali dari sini sampailah sini. So yang lain ni, ini biasa je. Sekarang ni yang cikgu nak tekankan adalah F ni adalah berat benda ni. Okey, dan M yang ini adalah jisim benda ni. Okey, cikgu nak bagi contoh. Kalau cikgu cakap yang ini 100 gram. Yang ini 200 gram. Dalam calculation F berapa, M berapa? Cikgu ulang soalan. Dalam set kit daya memusat ataupun centripetal force kit ni, M1 cikgu, objek ni, cikgu cakap dia adalah 100 gram. Yang ini cikgu cakap dia adalah 200 gram. Soalan cikgu sekarang adalah F kita berapa kalau dalam calculation? M kita berapa nak masukkan dalam formula ni? Check unit betul-betul Tadi cikgu cakap apa? Kalau dalam formula, bila kita nak buat calculation, unit dalam tu nak buat macam mana? Apa benda yang nak kena tulis dalam tu? Hati-hati anak-anak. Okey. Jom kita tengok. Tak apa, korang hantar je, korang hantar. Cikgu tak sempat nak balas yang tu. Tapi tak apa, tengok Ingat balik. Tadi cikgu cakap F ni mesti berat.
pemberat ni punya berat kan. Okey. Sekarang ni 200 gram tak boleh pakai sebab kita kena tukar pada kg. Fine. Tukarlah pada kg. Korang pun dapat 0.2 kg. Lepas tu korang pun kata F adalah 0.2 kg. Salah. Kenapa? Okey, sebab ingat F adalah daya dan 0.2 kg ni adalah M, jisim. Padahal tadi Syuk cakap benda ni adalah berat. Nampak tak? Berat tak sama dengan jisim. So dekat sini sepatutnya F ni adalah berat, formula dia adalah mg. Okay. So M kurang 0.2. G kurang 9.81. Okay. Walaupun idea tu betul, M adalah yang bawah ni tapi tak boleh terus ambil 0.2 sebab itu adalah kg. Padahal dia adalah Newton. So 0.2 darab 9.81 dapatlah 1.96. Okey, Newton. Baru betul. Okey. Faham tak kenapa F kita adalah 1.96? Okey, hati-hati tau. Okey, tengok M pula. M yang ni. Ini mostly betul lah. 100 gram tapi ingat tak boleh masukkan 100. Oh, darab dengan 9.81 sebab dalam chapter 2 korang belajar formula berat adalah M jisim darab dengan gravity. Okay, so jisim kita adalah 0.2, gravity kita yang tetap tu 9.81. Okay, alright. So, M tadi 100 gram tak boleh pakai 100 sebab kena tukar pada kg. So, jawapan dia adalah 0.1 kg. Yang ni tak ada masalah. Okay, setakat ni boleh follow laju kita. Okay, cikgu padam ya. Okay, mari kita pergi yang seterusnya. Okay, yang ini. Silakan. Main sini cikgu tulis formula. Hati-hati tengok maklumat betul-betul. Yang mana dah try, walaupun korang tak sure, jawab je. Siapa cuba dia dapat.
Okay, setakat ni yang hantar mostly betul. Jangan lupa unit, tak ada unit salah. Alright, so mari kita F sama dengan mv squared over R. Keluarkan satu-satu dulu. So F adalah daya memusat. Dalam centripetal kit, okay, kita tahu daya memusat ni adalah dari pemberat berslot. Okay, tetapi dia bagi dalam 100 gram. So M adalah 100 gram. Maksudnya M untuk ni lah 100 gram tukar kepada kg. So bila kita tukar pada kg, kita dapat 0.1 kg. Tapi kita nak F, force. So bila kita nak force, kita nak daya kan? So kalau daya maksudnya kita kena darab dengan 9.81 untuk dapatkan berat dia dulu. So 0.1 darab 9.81 korang akan dapat 0.981 Newton. Okay, so ini adalah F kita. 0.981 sama dengan M. So M adalah yang kita nak cari, penyumbat getah. So M. Okay, V. V adalah yang 3 ni lah. So 3 kuasa 2 bahagi dengan R. R adalah 0.8. So kalau kita tekan kalkulator, 0.91 darab 0.8 bahagi dengan 9, korang akan dapat M sama dengan 0.087 kg. Okay, cikgu tahu ada yang letak 0.09 tapi cikgu cadangkan letaklah 0.087 sebab macam tepatlah sikit, macam itulah 0.087. Okay, so ini adalah jawapan dia. So hati-hatilah, dekat sini biasanya yang orang boleh salah adalah dia tertukar M tu, M1 dengan M2 tu dia tertukar. Yang kedua unit. Okay, so jawapan dia adalah 0.087, 0.0872, betul lah tu. Okay, alright. So, boleh ke cikgu proceed? Okay, so cikgu padamkan dahulu. Marilah kita teruskan. Okay, so sekarang tadi kita ada daya memusat. Dari daya kita tahu ada pecutan. Biasa kita ada daya biasa, pecutan biasalah. Tapi dekat sini kita ada daya memusat. So pecutan dia pun pecutan memusat dan inilah formula untuk pecutan memusat. Sama je macam tadi, cuma dia tak ada huruf M. Okay, sama je. Tadi F sama dengan mv squared over R. Tapi sekarang nampak tak ada M. A adalah v squared over R. Okay, tak apa. Tengok je tak jadi apa sebab kita kena try. So, jom try. Soalan dekat sini kata kira laju. Okay, kira laju. Tapi objek tu sedang bergerak dalam bulatan. So, nampak je perkataan bulatan mesti ada kaitan dengan memusat. Okay, so bila memusat, daya dia daya memusat, pecutan dia pecutan memusat. Sekarang dia dah bagi je jari. Pecutan, nampak? Pecutan ni mesti pecutan memusat. Okay, so dekat sini cikgu bagilah terus formula dia adalah A sama dengan V squared over R. Cubalah.
unit dia adalah, okey, pecutan sentiasa, sekejap apa? Oh, kalau pecutan unit dia -2. Okey, tapi soalan tak tanya pecutan, soalan tanya laju. Ha. Okey, cuba-cuba. Yang ni tinggal masukkan formula je kan. So, okay, so A sama dengan V kuasa 2 over R. So A adalah 3. So kita nak cari V bahagi dengan R. R adalah 2.5. So bila bawa naik atas, kita akan dapat 7.5. Hati-hati sebab kadang-kadang student akan tinggal kat sini je. Okay, 3 darab 2.5, korang main tinggal dapat V dia 7.5. Salah. Sebab V kuasa 2 yang 7.5. Okey, untuk dapatkan V, kita kena punca kuasakan. So V kita adalah 2.74 ms negatif 1. Okey, macam itulah cerita dia. Dapatlah laju dia. Okey, berenjak. Okey, korang dapat ke? Dapat. Sebab mesti dapat ni 2.74 ms negatif 1. Ingat unit tu kena hati-hati. Alright. Cikgu proceed Okey. Nah, cuba jawab soalan ni pula. Kali ni cikgu letak formula dia juga A sama dengan V squared over R. Sebab ni, cari keyword dia. Dari situ korang tahu nak teka formula yang mana satu. Okey, hati-hati dengan unit. Kalau tak boleh bayangkan situation, okey, cuba lukis. Okay, so kalau tak boleh nak bayangkan rupa dia, mari sini kita lukis dulu. Okay, first kita ada bumi. Gitulah rupa bumi. Okay, so dia kata kita ada satelit. So inilah satelitnya, kekononnya lah. So dia kata jarak, okay, satelit mengorbit bumi pada ketinggian 480. Okay, tengok dia kata ketinggian satelit adalah 480. Maksudnya ini 480 km. Tapi korang kena ingat dalam formula ni R ni kena sampai pusat. Maksudnya kita tak nak yang 480 ni je, kita nak sampai sini. So R ni adalah 6.37 darab 10 kuasa 6 meter. Okay.
R besar biasanya adalah simbol untuk jejari bumi. So cikgu ulang balik, 480 ni adalah jarak daripada bumi sampai ke atas. Maksudnya sampai ke satelit. So bukan R yang ni, sebab R ni adalah daripada pusat dua objek. Okay, so maksudnya R ini dia nak daripada objek ni sampai objek bawah, sampailah pusat bumi tu. Okay, namun begitu dekat sini 480 tu hanyalah daripada permukaan bumi. R tu pula hanyalah dia punya jejari. Okay, jadi untuk dapatkan R yang kecil ni, korang kenalah tambah 2 ni. Okay, itu satu. Satu lagi isu dia adalah tengok unit. So bila nak tambah 6.37 darab 10 kuasa 6 tambah, jangan 480 je sebab ini meter. 480 000 meter. Nampak tak? Itu R dia. So, next ni kita tekan 6.37 dan eksponen 6 tambah 480 000. So, korang akan dapat 6.85 darab 10 kuasa 6 meter. Sekarang baru boleh masuk. Okay, so A kita adalah 8.48 sama dengan V squared over 6.85, okay, darab 10 kuasa 6. Bawa ni atas darab dengan 8.48, korang akan dapat 5.8 darab 10 kuasa 7 sama dengan V squared. Tapi kita nak V sahaja. So V punca kuasakan yang ni, korang akan dapat 7621.5 atau 7622, okay, meter saat negatif 1. Atau boleh juga buat dalam standard form 7.62 darab 10 kuasa 3 ms negatif 1. Point cikgu adalah formula dia still sama. Formula dia tak ada isu biasanya. Isu dia adalah nak masukkan nilai tu. Okay, nak masukkan nilai tu kena pastikan nilai tu nilai yang betul. Check unit. Pastikan korang faham R tu bukan setakat jejari tapi jarak antara pusat dengan pusat. Okay, macam itulah cerita dia. So jawapan dia adalah 7621 ms negatif 1. Okay, ambil masa sekejap sebab macam banyak yang ada salah-salah sikit tadi. Alright. So, kalau tulis nombor panjang-panjang boleh juga, tapi cikgu tak cadangkan lah sebab isu dia lebih kepada korang yang salah tulis nanti. Okay, contoh 685 darab 10 kuasa 6 rasanya lagi senang nak tulis dari 685 1, 2, 3, 4. Kan terkurang kosong, terlebih kosong. Okay. Alright, so boleh ke? Boleh cikgu proceed? Okay, last yang ini bukan soalan, soalan dah habis sebenarnya. Okay, tapi sebab macam baru sekejap, tak ada sekejap 40 minit. Okay, kita buat something, still formula. Tapi kita tak buat calculation. Formula tapi bukan calculation. Okay, contoh. Sekarang ni cikgu ada planet. Okay, so cikgu ada 2 satellite dekat sini. Okay, so cikgu ada 2 satellite. Okay, wah peliknya. So, bayangkan ketinggian diorang adalah sama. Okay, so ketinggian dia adalah sama. KM memang kena tukar pada meter, yes betul.
Okay. Alright, so ketinggian diorang adalah sama ya. So sekarang ni ini adalah M1, ini adalah M2. Ni adalah planet tadi. Cikgu ulang situation. Kita ada planet. Lepas tu planet ni dikelilingi oleh satelit. Maksudnya satelit ni dua ni berpusing mengelilingi planet ni. So ketinggian diorang sama. Sekarang cikgu nak tanya, kalau M1 lagi besar daripada M2, maksudnya jisim satelit nombor 1 ni, okey, ni satelit nombor 2. Jisim satelit nombor 1 lagi besar daripada jisim satelit nombor 2. H tu permukaan je. H ni permukaan saja. Okey. Sekarang soalan cikgu nak tanya, F untuk yang pertama, maksudnya daya memusat untuk satelit pertama ni besar ke, kecil ke atau sama dengan F nombor 2? Cikgu ulang. Kalau satelit nombor 1 lagi besar daripada satelit nombor 2, jisim dia, daya memusat yang nombor 1 tu lagi besar ke, lagi kecil ke ataupun sama je dengan daya yang kedua? So untuk mengetahui jawapan untuk soalan ni, kita kena tengok formula. F sama dengan mv squared over R. Cikgu cakap M1 lagi besar. Kalau M1 lagi besar, maksudnya F pun lagi besar. So jawapan dia adalah F1 lagi besar daripada F2. Sebab F berkadar langsung dengan M. So bila M bertambah, F pun bertambah. Okey. Dapat Soalan kedua. Cikgu nak tanya, daya memusat untuk planet pula satelit pertama, ni daya memusat tau. Pecutan memusat. Centripetal acceleration. Lagi besar ke, lagi kecil ke atau sama dengan A2? Cikgu ulang soalan. Okey, situasi yang sama. Okey, tapi kali ni cikgu tanya dia punya pecutan pula. Pecutan, apa nama perkataan tu? Pecutan memusat. Centripetal acceleration untuk nombor 1 tu besar, kecil atau sama dengan pecutan memusat nombor 2. So, jawapan dia adalah, kita kena tengok soalan dulu. Formula dia A sama dengan V squared over R. Sekarang ni kalau korang perasan dalam formula ni M tak ada kaitan langsung. So tak kisahlah M dia besar ke, M dia kecil ke, sama. Kenapa? Sebab yang lain sama. Okay, sebab tu kena hati-hati dengan formula. Sebab tu formula tu penting. Kalau tadi F1 lagi besar daripada F2 sebab ada M. Nampak tak? Bila M bertambah, F bertambah. Tetapi dekat bawah ni tak ada M. So walaupun M1 lagi besar dari M2, disebabkan ketinggian diorang sama, okay, A dia sama je lah. Sebab M tidak mempengaruhi, okay, A. Faham ke? So maksudnya A1 sama je dengan A2. Okay, dalam kes ni sebab tak ada kaitan dengan formula.
Okay, begitulah cerita dia korang. Itulah dia. Okay, last untuk manipulation. Sekejap Okay, so walaupun korang boleh fikir secara logik, tapi kadang-kadang kena tengok balik ke formula sebab takut logik korang tu lari daripada yang sepatutnya. Okay, alright, so okay, sekarang ni okay, bayangkan ini adalah R. Okay, dia tengah berpusing dengan laju linear V. Lepas tu dia punya M adalah M. Maksudnya mass satelit ni adalah M, dia bergerak dengan laju V dan dia punya R adalah R lah. Okey, kalau soalan cikgu adalah sekarang ni daya memusat dia adalah F sama dengan mv² over R. Okey, cikgu nak tanya, kalaulah M ni dia tukar jadi 2M, dia punya F jadi apa? Cikgu ulang soalan. Kalau F sama dengan mv² over R. Okey, dalam keadaan sekarang VMR situation ni dia punya daya memusat adalah F. So kalau M ni kita doublekan dia jadi 2M. So F jadi apa? Okay, very good. So semua dapat sebab logik kan? Jadi 2F. Okay, sekarang walaupun korang dah dapat secara logik, cikgu still nak tunjuk method sebab korang boleh apply dekat benda lain. Okay, so cara nak buat dia adalah first, M sama dengan V² over R, salin balik tapi tukar maklumat. Maksud cikgu, M sekarang dah jadi 2M. Okay, V tetap sama. Bahagi dengan R. R tetap sama. Jadi keluarkan nombor dah ada kat depan. 2mv² over R. Tadi korang dah tengok mv² ni sebenarnya adalah F. So gantikan dia ni dengan F. So sekarang jawapan dia adalah 2F. So walaupun dia bagi korang formula macam mana pun tak adalah jam. Okay, so kalau cikgu tukar soalan. Kalau M jadi 2M. Tapi R ni kita rapatkan. Maksudnya R dia jadi 0.5 R. Apa jadi dekat F? Oh, jap. Seminit. Sorry. Sabar, bertenang. Okay, R pun kita double juga. Okay, by the way, kalau soalan minta, okay, pasal ni, korang tak boleh cakap F tu decrease atau increase kalau dia kata dalam sebutan. Kalau dia kata dalam sebutan F, maksudnya korang kena sebut huruf F tu. Maksudnya 2F ke, 3F ke, setengah F ke. Okay, walaupun dia decrease, korang tak boleh cakap F tu decrease. Unless dia kata perubahan. Biasa kalau soalan macam ni, dia akan kata dalam sebutan F. Dalam sebutan F, maksudnya jawapan korang kena ada huruf F tu.
Okay, so guna method tadi. Kita masukkan balik semua ni dalam ni. So, M akan jadi 2M. Lepas tu V squared. Bahagi dengan R jadi 2R. Kan? Potong-potong, korang akan dapat M V squared over R. M V squared over R sama je lah dengan F. Maksudnya F tidak berubah. Jawapan akhir dia adalah F juga. Kenapa? Sebab substitute nilai. Okay, so final answer dia adalah F. Sebab memang mass dia double. Tapi R double juga, makin jauh juga. Okay? Dapat? Okay ke ni? Alright, so jawapan akhir dia adalah F.